Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Apa khabar semua anak-anak Mak Jah di luar sana? Alhamdulillah. Mak Jah di sini sentiasa mendoakan anak-anak Mak Jah di luar sana, di mana juga berada, sentiasa di dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa mendapat redha Allah. Ya, di dalam bulan yang mulia ini anak-anak, tak ada lain yang kita inginkan. Yang kita inginkan hanyalah redha Allah dan kemaafan dari Allah. Alhamdulillah ya anak-anak, kita bertemu lagi seperti biasa. Mak Jah sangat teruja setiap kali ingin bercerita dengan anak-anak Mak Jah, kisah-kisah yang Mak Jah lalui sepanjang Mak Jah mengadakan penggambaran. Jadi dalam usia Mak Jah yang macam ni, banyaklah pengalaman Mak Jah ya. Dan pada kali ini seperti biasa ya anak-anak semua, Mak Jah ingin berkongsi pengalaman di masa Mak Jah sedang syuting di dalam sebuah filem. Filem ini agak popular juga di suatu masa dulu, yang berjudul Potret Mistik. Jadi kepada anak-anak Mak Jah di luar sana yang sudah pun menonton filem Potret Mistik yang diterbitkan oleh MIG, Metrowell, mungkin anak-anak mana yang dah menonton filem tu, anak-anak sudah tahu bagaimana jalan ceritanya ya. Tetapi mana anak-anak yang belum tahu apa cerita Potret Mistik ni, inginlah Mak Jah merungkaikan, memberitahu sedikit latar belakang cerita Potret Mistik. Cerita Potret Mistik ini dia adalah sebuah filem yang bergenre misteri, seram misteri lah, lebih kurang macam tu. Dia ada unsur-unsur misteri dan seram dia. Di mana ceritanya, sinopsis cerita dia bermula di mana beberapa orang pelajar yang mereka ini telah terjumpa sebuah banglo lama di kaki bukit. Banglo ni banglo usang dan watak utama dipegang oleh Ciko. Dan Ciko dan rakan-rakannya, mereka telah terjumpa sebuah potret, dan di mana apabila mereka terjumpa potret ini, mereka ingin mengetahui apa yang ada di dalam banglo itu, kenapa banglo ini tiba-tiba ada potret yang macam ni. So semangat ingin tahu mereka telah membawa mereka ke dalam banglo itu. Cerita dia, Mak Jah ni memegang peranan sebagai orang gaji kepada watak Era Fazira. Era Fazira ni dia dalam cerita ni dia ada suami. Lepas tu oleh kerana ada sifat dengki, ada satu lelaki yang tergila-gila kan Era Fazira ni. Dia telah apa orang kata, telah membuat fitnah mengatakan yang watak Era ni, iaitu Era Fazira lah, ada hubungan sulit. So apabila suami dia balik, diorang ada berlaku pergaduhan kerana
suaminya dah termakan cakap batu api tadilah. So di mana gedebuk-gedebak cerita tu bermula di situ, berlakulah pembunuhan. Di masa itu era Fazira ni, watak dia ni saya tak ingat nama dia, tetapi dia telah selamat melahirkan seorang bayi, di mana dia di dalam kemalangan itu, pergaduhan itu, watak era Fazira, dia pun watak itu meninggal dunia. Dan saya sebagai orang gaji yang sangat setia dengan tuan dia, dia tak boleh terima kenyataan yang majikan dia, bos dia dah meninggal dunia. Jadi watak saya ni, kalau tak silap saya, nama saya Latifah. Dia seorang perempuan yang agak misteri. Dan Latifah ni dia macam sangat setia pada bos dia. Dia agak macam tak ada bergaul dengan orang ramai. Jadi apabila majikan dia meninggal dunia, dia sangat tertekan. Bila dia tertekan, dia mengambil keputusan untuk pergi balik ke kubur majikan dia. Dia korek balik mayat majikan dia dan dia bawa balik. Jadi bila dia bawa balik, dia ni macam psycho pun bolehlah dikatakan, dia psycho. Jadi dia bawa balik mayat majikan dia tu ke rumah banglo itu, dan dia menjaga seperti dia menjaga majikan dia masih hidup. Dia letakkan mayat itu di atas wheelchair, dan ke mana pergi dia akan berada bersama dengan mayat itu. Penggambaran ni, untuk pengetahuan anak-anak, penggambaran ni kami lakukan di Bukit Fraser. Tapi sebelum tu ada juga penggambaran yang kami lakukan di kalau tak silap saya, sebelum naik ke Fraser Hill itulah, Kuala Kubu kalau tak silap saya, di mana misteri dia, apabila ada scene saya yang saya terpaksa gali balik kubur majikan saya tu, jadi dia ambil balik mayat tu. Seperti biasa, time ni budak-budak prop memainkan peranan lah. Sangat besar pengorbanan mereka, kerana kalau sebagaimana yang anak-anak tahu, kalau dalam filem bajet dia orang besar, so dia orang boleh mock up kubur lah. So dia orang buat kubur, dia orang buat liang lahat. Liang lahat tu agak macam liang lahat yang kita yang dalam berapa kaki tinggi ni jugalah. Tinggi jugalah, dalam, sangat dalam, di mana mayat tu di dalam kubur tu, dan tugas saya ambil balik mayat tu, bawa balik ke rumah. Jadi pada masa tu saya rasa penggambaran tu memang dah lewat malam dah, dalam mungkin pukul 12 ke atas lah. Jadi kawasan hutan, saya kalau tak silap saya di Kuala Kubu, dan dia ada pokok-pokok besar. Dan dalam cerita tu, saya ni perempuan tua yang dia berambut putih. Rambut dia putih, panjang, dan rambut ini rambut yang original. Rambut yang dibeli oleh penerbit, diimport daripada luar negara, dan dia adalah rambut manusia. Dia bukannya dibuat daripada yang selalu orang pakai rambut palsu tu, bukan. Ini adalah rambut betul dan harganya sangat mahal. Kalau tak silap saya berbelas-belas ribu, berpuluh-puluh ribu mungkin. Jadi sampailah masanya adegan yang saya terpaksa ambil mayat dekat liang lahat tu, dan liang lahat tu memang agak dalam dan besar. Jadi semasa scene tu, saya terpaksa turun ke bawah.
Dan saya rasa macam memang suasana yang agak suram, budak-budak kru pun semuanya macam diam. Sebab mungkin kawasan tu pun agak bermisteri, agak menakutkan kami. So kami membuat kerja pun dalam keadaan yang sangat berhati-hati. Mungkin tak nak ganggu mood saya, ataupun semua dah kepenatan. Jadi saya pun diturunkan ke dalam tu, turun, dan masa tu kamera dekat atas. Dia terpaksa masa tu kamera tu dekat atas, dan saya ambil pegang mayat tu. Untuk pengetahuan anak-anak, mayat tu adalah dia bukan Era Fazira. Era Fazira dia tidak akan melakukan adegan-adegan yang begini dalam kubur semua, dia tak nak. So dia adalah stand in satu pelakon baru, kalau tak silap saya nama dia Mira. Dia agak berani untuk melakukan adegan yang macam tu. So dia volunteer dia untuk membuat watak tu. So saya pun ambil mayat tu, yang dah dikapan kan. Saya ada dialog dekat situ, dekat bawah tu. Tapi kamera semua dekat atas. Semua kru-kru semua dekat atas. Sebab nampak saya dengan mayat saja dekat bawah. So saya bercakap dekat mayat tu. Bila saya bercakap, saya dengar saya macam, kenapa ni? Adalah dialog dia, tetapi suara tu macam bukan suara saya. Saya macam, dia agak kasar tau. Suara seperti suara seorang lelaki. Contohnya macam kalau saya tak ingat dialog dia, tetapi dia macam tak boleh, dia macam bangunlah puan, jomlah kita balik rumah. Macam itulah lebih kurang dialog dia. Kenapa puan tidur kat sini? Sebab dia pun, saya ni psycho kan dalam cerita tu. Tapi suara tu bukan suara saya. Saya dengar, kita tahu kan suara kita macam mana, tapi suara tu macam, saya dah mula takut lah. Kemudian saya cakap, bangunlah puan, bangunlah, saya nak ambil. Bila saya nak ambil, seekor rama-rama yang agak besar berwarna putih, dia attack mayat ni. Dia attack, kebum, seekor rama-rama. Lepas tu saya panik lah. Memang bulu roma saya pun naik. Saya panik tau. Saya dah menjerit dah. Tolong. Saya kata tolong. Macam mana saya nak ambil mayat ni? Dah lah, saya kena berdialog. Ni rama-rama ni dia attack mayat ni. Budak tu dia dah takut lah. Dia pun bila saya halau, dia attack saya. Rama-rama tu dia macam agresif tau. Dia seekor je, berwarna putih. Director pun dah pening. Tolong cakap, jangan action lagi sebab halau rama-rama ni. Saya tak boleh nak berlakon macam ni. Dia attack saya. Bila saya nak ambil mayat, dia nak attack. Lepas tu director pun director pun kata okey kita hold dulu sekejap. Dia kata sekejap. Dia orang pun cuba halau. Kuih lah benda tu dengan kayu apa semua. Tak mau. Jadi macam mana saya nak ambil mayat ni? Rama-rama ni agresif. Dia agak besar. Sebesar mungkin lebih kurang macam ni. Besar lah kan. Besar. Dia attack tau. Dia attack mayat tu. Dia macam tak puas hati ke apa, saya tak tahulah. Pam macam tu. Lepas tu saya cuba kuih. Dia nak attack saya. Tak pernah saya jumpa rama-rama agresif. Selalu rama-rama adalah sejenis orang kata serangga yang sangat baiklah, lembut kan. Tapi ini dia agresif. So lepas tu assistant director ni nama dia Zack. Cakap, Zack, tolong mak ni, macam mana nak ambil ni? Rama-rama ni attack I. Lepas tu saya nampak Zack dia dah boleh tangkap dah. Dia dah pergi satu corner. Saya pun tak tahu dia pergi mana. Dia pergi satu corner dan dia baca ayat-ayat suci Al-Quran. Dia baca, tak tahu apa dia buat. Tiba-tiba rama-rama tu pun terbang. Bila rama-rama tu terbang, saya pun ambil mayat tu. Okey, action lah. Director kata action. Saya pun berdialog. Tapi bila saya berdialog, sama juga.
suara tu bukan suara saya. Sama macam yang tadi saya dengar. Kenapa ni? Saya dalam pemikiran saya, mungkin sebab liang lahat tu dalam, mungkin gema lah. Itu dalam pemikiran saya. Tetapi director kata cut. Director kata, kenapa you tak dialog? Kenapa semuanya sunyi? Dia bising lah. Kenapa tak ada bunyi sound apa-apa pun? Saya kata, saya tak tahu, saya dah berdialog dah. Saya kata macam tu. Lepas tu buat lagi sekali. Tak ada sound juga. Sedangkan semua orang dah check dah sound audio system. Kita ada dalam shooting, kita ada boom mic, kita ada yang besar tu, dan kita ada cordless mic dekat badan saya. Semua tu tak function. Bila saya dialog je, yang pelik tu, suara orang lain dengar. Cut, action, semua dengar. Tetapi dialog saya semua tak dengar. Memang dia tak dapat putar. Sampai beberapa take, suara tu masih tak dengar. Yang dengar suara tu hanya saya seorang. Dan suara tu bukan suara saya. Dah oleh kerana dah banyak sangat take, director pun dah give up dah. Tak apalah, kita rap. Okey, tak apalah. Scene tu boleh dapat, semua angle semua dapat. Cumanya audio saya tak ada. Dia bila mulut saya kumat kamit lah, tapi dia mute tau. Dia memang total loss. Langsung tak ada dengar apa-apa. Sedangkan kalau audio masalah, suara orang lain boleh dengar. Suara orang di sekitar tu ada yang bercakap sikit sebelum action, semua dengar. Suara saya tak boleh dengar. Okey, tak apa. Itu bab tu dah habis. Kemudian saya seperti biasalah. Kalau saya ada lambat lagi scene saya akan buka rambut tu lah. Kerana rambut tu dia tak selesa. Bukan tak selesa lah. Dia panjang, kemudian dia sangat lembut. Rambut manusia. Jadi diorang letak lah mana-mana. Saya perasan pada malam tu diorang dah letak rambut tu dekat bawah pokok. Hati saya dah tak sedap dah. Kenapa dia orang ni letak dekat bawah pokok je ni? Kurang-kurangnya letaklah dekat dalam van ke apa ke. Okey, tak apa. Saya diam je lah. So, kami pun naik ke, ada scene di Fraser Hill. Okey. Fraser Hill tu lah rumah banglo tu di atas bukit. Rumah banglo British lama. Okey, apabila kami melakukan adegan dekat sana, saya ada banyak lagi scene dekat sana. Kalau tak silap saya, 2 minggu kami di Fraser Hill. Nak dijadikan cerita, saya seperti biasalah, saya melakonkan watak saya. Tetapi rambut itu menjadi sangat misteri. Anak-anak tahu kenapa. Rambut itu, budak-budak prop dah naik give up dah. Dia letak dekat sini, kemudian pagi besok nak syuting dah dekat tempat lain. Sampaikan diorang kata rambut ni rambut puaka. Macam itulah diorang dah give up dah. Rambut tu dia tak boleh duduk diam. Sama juga dengan mayat tadi tu. Mayat tadi tu yang apabila dah diambil bawa ke rumah, ditolak dekat atas wheelchair. Tapi mayat tu diorang modified, tengkorak yang diorang beli, so dia buatlah, dipakaikan baju apa, so benda tu dia jadikan prop lah. So saya akan bermain dengan tengkorak tu all the time. Jadi rambut palsu ni memang sangat-sangat misteri. Sebab diorang dah give up dah nak jaga benda tu. Diorang kena jaga benda tu sebab takut hilang. Kalau hilang, dia berkonti kan, sebab watak saya memakai rambut macam tu. So diorang macam lantak dia lah. Diorang akan carilah kata-kata. Dia memang jumpa. Tapi dia jumpa tempat lain. Kalau simpan, selalunya budak prop dia akan simpan barang-barang dia dalam van ke apa ke. Tapi masa dekat rumah banglo tu, dia ada banyak bilik. So dalam satu bilik tu disimpan benda tu. Besok pagi dia tengok keluar, rambut dah merata-rata. Saya macam, bayangkanlah, saya kena pakai rambut tu selama 14 hari di Bukit Fraser. Dan untuk pengetahuan anak-anak, tak tahu kenapa, bila saya pakai rambut palsu tu, dia watak tu dengan sendiri dia jadi. Jalan saya dah mula macam orang tua kan.
Lepas tu dia rasa sangat macam berat badan saya. Bila saya nak macam ada scene-scene yang dikejar budak-budak yang kacau dia. Dia dah mula, dia rambut tu macam dia ada connection dengan watak tu tau. So saya pakai je rambut tu, memang tak perlu risaulah untuk menghayati watak tu. Dengan sendirinya dia terus jadi. Dia macam mulalah saya, tapi sepanjang masa tu saya memang tak berani tengok cermin. Saya mandi, saya takkan tengok cermin. Pernah satu hari tu saya tertengok cermin, saya tak nampak muka saya. Saya nampak, tak tahulah, mungkin penghayatan saya atau gambaran saya nampak perempuan yang berambut putih tu. Dan muka perempuan ni pun memang menakutkan lah. Muka dah yang macam hantu kan. So saya nampak, bila saya tengok cermin, saya nampak macam rambut yang putih tu. So saya macam selama 14 hari tu saya mandi, kemudian saya dah tak pandang, saya tak mau tengok cermin langsung. Sebab saya kalau saya tengok cermin, confirm saya akan menjerit. Tapi saya husnuzon lah, orang kata, bersangka baik. Mungkin penghayatan saya ataupun ialah kita terlalu menghayati watak tu, kemudian dia jadi macam tu. Masa penggambaran tu memang saya tak akan tengok cermin. Sebab saya nak positifkan diri saya nak bekerja. Dalam hati saya nak bekerja. Saya tak mau fikir je benda-benda yang lain lagi, kerana akan mengganggu saya. Dan tengkorak yang saya dekat wheelchair tu pun sama macam rambut tu. Bila dia orang simpan dekat bilik, besok pagi dah ada tempat lain-lain. Sampaikan kadang-kadang dia orang bising. Dia orang bising lah, benda tu berubah merata-rata. Budak-budak kru pun dah macam tak larat dah nak layan peristiwa macam tu kan. Tapi yang paling menarik lagi, ini saya tahu kemudian, sebab dia orang tak nak cerita dengan saya masa tu. Sebab mungkin dia orang takut, saya takut. Bila kami dah habis syuting, saya terjumpa dengan assistant director. Dia bagi tahu saya, "Mak," dia kata, "sebenarnya semasa penggambaran tu, dia kata, saya nampak mak di mana-mana." Dia panggil saya mak. Saya kata, walaupun mak tak ada scene, dia kata. Kadang-kadang mak tak ada scene, okey, mak lepak kat bilik, tapi dia nampak watak saya tu ada di mana-mana. Kadang-kadang dekat penjuru ni, dia kata. Kadang-kadang dia macam dekat tingkap tu dia menjenguk. Ada je sentiasa, dia kata. Saya kata, nasib baiklah saya tak tahu masa tu. Kalau saya tahu masa tu, lagilah saya takut. Jadi kesimpulannya saya rasa mungkin spirit cerita tu telah masuk, aura cerita tu telah masuk ke dalam filem Potret Mistik. Sebab itu dia jadi macam itulah. Jadi itulah saja ya anak-anak, perkongsian yang Mak Jah kongsikan pada minggu ini. Apapun, Mak Jah mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sokongan anak-anak kepada Mak Jah. Komen-komen yang positif, tak jemu-jemu memberi sokongan. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah yang membalas budi anak-anak di luar sana. Tapi sebelum tu, jangan lupa tahu pesan Mak Jah. Jangan leka hidup di dunia ni, kerana ada yang memerhatikan kita di luar sana.